Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Lia Amira Anorigos. Fokus berita malam. SMD Semiconductor meneruskan transformasinya bagi meningkatkan dan menambah baik reka bentuk serta pembekalan litar bersepadu atau chip mikro di Sarawak melalui perjanjian kerjasama dengan Xfab Global Services yang berpangkalan di Jerman. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerjasama tersebut selaras dengan usaha menjadikan negeri ini sebagai destinasi utama untuk industri semikonduktor dan rakan reka bentuk chip strategik di Asia Pasifik. Xfab has been a global player in Sarawak for many years, producing semiconductors, and I'm delighted that they are expanding their operation in Sarawak, working alongside SMD Semiconductor, the Sarawak Semiconductor Company, producing sector. I believe that we should not be left behind and should be aware that chip design keep on evolving, and we should be on track with that. With this in mind, the steps we are taking through SMD Semiconductor and the collaboration are necessary as they will develop talent, provide high-paying jobs for our locals, and enable knowledge transfer between our partners to nurture a robust research and development strategy. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan simbolik perjanjian kerjasama antara SMD Semiconductor yang juga dikenali sebagai Sarawak Microelectronics Design dengan Xfab Global Services Jerman di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. Dalam ucapan sama, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut mengalu-alukan Xfab Global Services untuk bekerjasama dengan institusi teknikal dan universiti di negeri ini bagi membentuk kurikulum baharu dalam semikonduktor untuk siswazah dan pasca siswazah serta pensijilan industri. Beliau berkata inisiatif itu akan membolehkan graduan tempatan mendapat kemahiran yang diperlukan bagi menjadi profesional dalam industri semikonduktor di samping membuka peluang para profesional semikonduktor Sarawak yang bekerja di luar negara untuk kembali ke Sarawak dan menyumbang kepada industri negeri melalui inisiatif ini. Apart from this collaboration, I also welcome Xfab Global Services Germany to partner with technical institutions and universities in Sarawak to shape new curriculum in semiconductors for undergrad, postgraduate industry certification to enable our young graduates to acquire the necessary skill to become semiconductor expert. I hope this collaboration will also create opportunities for Sarawakian semiconductor professionals working overseas to return home to Sarawak and contribute to our industry. Turut hadir ialah Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagawiin, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Dezusman Wan Omar, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Azmi Bujang serta Pengerusi Xfab Silicon Foundries Tan Sri Datuk Amar Dr. Hamid Bugo. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat dari Crown Research Sendirian Berhad yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya Zaidil Husaini. Menurut Zaidil, lawatan tersebut bertujuan memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai status terkini projek rakyat yang dijalankan di Kampung Teh dan Kampung Tabuh di Mukah. Ujarnya, projek tersebut akan dimulakan pada penghujung tahun ini dan dijangka siap penghujung tahun hadapan. So basically the stage we have habis complete yang pun phase 1, and for your information the phase 1 of the project this is considered as off-grid power generation yang dapat first the winner award for the Asian Energy Award in 2022. So basically what we are doing now is we are continuing on with the project and to make sure that the waste the excess gas generated from the plantnya teh dipipe pergi ke rumah-rumah di Kampung Teh dan Kampung Tabuh, insyaallah. Gas memasak tu, pipe gas tu is already existence di Miri sebenarnya lama dah. So this is something new and our source of gas is from waste, Sego waste.
So basically di Miri yang pakai fossil base, di situ yang pakai waste, sago waste pun ya, we generate the methane from sago waste. This is a proof of concept because if you were to see the development of sago di Sarawak tu, it's mostly centered dekat bahagian muka. So what we are trying to do is we are trying to alleviate the pollution problem caused by this industry di kawasan muka. So dalam masa kita menyelesaikan masalah pembuangan sisa tu, kita pun dapat memberi kebaikan dan manfaat kepada penduduk-penduduk tempatan. Di temu bual media selepas kunjungan itu, Zaidil berkata Premier Sarawak amat menyokong projek berkenaan yang mana ia sememangnya merupakan perkara yang dicadangkan oleh beliau sendiri semasa melancarkan projek seumpamanya pada 2019. Selaku pengeluar utama sagu di Malaysia, tambah beliau lagi pihaknya telah diamanah oleh Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Pusat untuk membangunkan projek rintis bersepadu rawatan sisa cecair sagu sebagai jalan penyelesaian bersepadu menangani pencemaran alam sekitar berpunca daripada sisa buangan sagu. Perkembangan seterusnya di Miri. Masyarakat harus menghulurkan bantuan kepada golongan memerlukan tanpa mengira agama, bangsa atau ideologi. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata semangat membantu setiap lapisan masyarakat akan menyelahkan perpaduan kaum di negeri ini sekaligus menjadikan Sarawak satu-satunya simbol keharmonian di negara ini. Justru katanya pertubuhan bukan kerajaan NGO, persatuan agama atau dermawan diseru agar turut sama menyahut seruan kerajaan membantu mereka yang memerlukan ketika musim perayaan. So our society, Buddhist by religion, when you do charity like this, is irrespective of religion and race. And this is what is being practiced in Sarawak. You can see that today is a good example. Where our Buddhist society and also in conjunction with your Bulan Puasa, they are also doing charity work. And also this also in conjunction with the coming Wesak Day. So they do the same also. And this is the way we would like to promote, and this will certainly strengthen our harmonious society in Sarawak. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan bantuan makanan anjuran Pertubuhan Dusun Kianpa Kagyut Dharma Buddhist Society Miri di Miri pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu mengingatkan rakyat Sarawak agar tidak terpengaruh dengan unsur-unsur perkauman dan ekstremisme yang boleh menjejaskan perpaduan serta keharmonian sejagat. Pada majlis itu, seramai 100 golongan B40 dari Kampung Pujut Tanjung Batu menerima bantuan makanan. Dalam program berbeza, Datuk Seri Lee meluangkan masa menyempurnakan Expo Pendidikan Miri di Pullman Hotel Miri. Expo Pendidikan memberi peluang kepada lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di Miri menerokai pelbagai peluang pengajian ke peringkat lebih tinggi. Program anjuran Miri Entrepreneur Incubator Club dengan kerjasama Junior Chamber International GCI Miri, Pergerakan Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Senadin dan Education Placement Center itu bertujuan menyebarkan maklumat mengenai peluang pendidikan yang ada di Sarawak. Selain itu, ia turut menyediakan khidmat kaunseling dan bimbingan untuk para pelajar membuat pilihan yang tepat ke arah membina kerjaya yang sesuai dengan kelayakan masing-masing sekaligus menyediakan peluang untuk mereka mendaftarkan diri bagi memasuki institusi yang diminati. Antara pengisian lain termasuk pameran oleh institusi pengajian tinggi yang terlibat dan juga sesi taklimat oleh Yayasan Sarawak serta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Selanjutnya, di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut, terus diberikan perhatian dalam hal pembangunan termasuk tanah perkuburan, masjid, surau dan taman perumahan. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, beberapa mercutanda hasil daripada perjuangan pemimpin dan masyarakat selama ini telah pun siap dan sedang dalam proses untuk disiapkan. Ujarnya lagi, ini termasuk pusat perkuburan Islam baru di Sungai Bako yang terletak bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan SK Chunghua berkonsepkan tanah perkuburan kubur dalam taman seluas 60 ekar. Seluruh 15 buah masjid di kawasan Demak Laut dan 16 buah surau di Demak Laut, syabas tahniah kepada semua masjid dan surau. Dan tahun ini kita sangat-sangat berbangga kerana dengan siapnya beberapa mercu tanda hasil daripada
perjuangan kita selama itu, yaitu pusat perkuburan Islam yang baru di Sungai Bakau. Berapa puluh tahun kita berjuang dan kita tanah perkuburan pusat di kawasan kita. Alhamdulillah kita berjaya dapat tanah 60 hektar di Sungai Bakau, Tuncun sebelah sekolah SK Chonghua. Berikut menurutnya ketika berucap dalam majlis berbuka puasa dan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Terawih bersama Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak pada Ahad. Mengulas lanjut, beliau yang juga Adun Demak Laut turut berkongsi status terkini mengenai beberapa buah masjid dan surau yang kini sedang dibina dan dinaik taraf. Mengenai projek perumahan, beliau berkata ketika ini ada 4 projek yang mana 2 telah pun lulus, 1 dalam proses dan 1 lagi dijangka akan diluluskan pada tahun ini iaitu perumahan baru dari Jambatan Baru Selingkat hingga ke Kampung Binyu. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan dana kepada 11 buah masjid dan 8 surau dalam kawasan Dun Demak Laut berjumlah RM245,000 dengan setiap masjid menerima dana berjumlah RM15,000 dan RM10,000 kepada surau. Manakala di Bintulu, Bazar Ramadan dapat membantu dalam memulihkan ekonomi setempat yang terjejas akibat COVID-19. Adun Jepak Datuk Talib Zulkifli berkata penganjuran Bazar Ramadan membolehkan golongan usahawan yang berkecimpung dalam perniagaan makanan dan minuman mendapat pulangan yang baik. Saya ketahui di Bintulu ini ada sebuah gerai yang menyatakan jualan mereka dalam 1,000 sehari. Itu dulu. Kalau 1,000 sehari, katalah 27 hari. 27,000, untungnya lumayan. Harapan saya ini akan berlaku lagi, untung yang besar, rezeki yang ada. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Bazar Ramadan 2023 anjuran Lembaga Kemajuan Bintulu BDA di Bintulu pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Talib yang juga penasihat Jepak Jaya menzahirkan penghargaan kepada pihak BDA atas pelaksanaan Bazar Ramadan yang mampu memberi ruang kepada penjajah setempat untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Terdapat 2 Bazar Ramadan yang dikendalikan oleh BDA pada tahun ini iaitu Bazar Ramadan Bintulu Central yang mempunyai 61 lot gerai dan Bazar Ramadan Bintulu Esplanade dengan 59 lot gerai. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan sorotan program Kasih Ramadan Yayasan Kebajikan Negara dengan kerjasama Alliance Islamic Bank Berhad di Pasaraya Maidin Vista Tunku Kuching pada Ahad. #menyebar fakta, salam UKAS.